Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Jumaat 4 hari bulan 3 2021, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi Syarah Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nama kita di Al-Wafi, syarah kepada hadis 40. Hadis yang ketujuh, Al-Hadis As-Sabi'. Hadis yang ketujuh, Ad-Dinun Nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Artinya agama itu adalah nasihat. Secara terjemahan gitu dia panggil nasihat agama itu. Tapi kalau kita tengok juga kepada huraian para ulama mengatakan ad-dinun nasihah, dengan mana agama ini ialah ketelusan. Agama ini ketelusan maknanya lebih kepada keikhlasan. Kita ikhlas untuk Allah. Kita ikhlas ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikhlas mempelajari kitab. Ini yang disebut oleh para ulama. Baik, kita pergi kepada nassul hadis, nas hadis. Dia panggil teks hadis ni apa dia? An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah qulna liman qala sallallahu alaihi wasallam lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abu Ruqayyah. Ruqayyah. Kalau kita ada nama anak Ruqayyah, sebut baik. Nah, ini setengah kata Ruqyah, macam-macam. Kalau Ruqyah, Ruqyah makna jampi. Oh, ini Ruqayyah, lain tu. Nama apa awak? Ruqyah. Ruqyah makna jampi. Tiup kan. Ruqayyah nama dia Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Tulis pelajar, agama itu nasihat dengan makna keikhlasan, ketelusan. Itu makna agama ini mesti telus, ikhlas kita kepada siapa? Qulna, para sahabat bertanya, liman? Ikhlas kepada siapa? Nasihat untuk apa? Qala sallallahu alaihi, qulna liman ya Rasulullah? Untuk siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, kata Nabi, lillahi, untuk Allah. Wali kitabihi, untuk kitab-kitab, untuk kitab Allah, yakni Al-Quran. Wali rasulihi, untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wali a'immatil muslimina, dan kepada para pemimpin umat Islam yang adil, yang baik. Wa ammatihim, dan untuk orang awam, masyarakat umum mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Riwayat hadis, Imam Muslim mengeluarkan hadis ini dalam bab dalam kitab Al-Iman, bab dalam menerangkan bahawa agama itu adalah nasihat. Hadis nombor 55. Kata Imam Nawawi, kata apa? Hadis ini min afradi Muslim. Maknanya hadis ini Muslim je keluar, dia tak ada dalam Bukhari. Tanda ini fakta ni pelajar. Qala An-Nawawi rahimahullah, laisa li Tamim ad-Dari fi sahih al-Bukhari. Tamim ad-Dari tidak meriwayatkan suatu hadis pun
Dalam Sahih Bukhari tidak ada. Wala lahu, sebagaimana dalam kitab Sahih Bukhari, beliau tidak ada riwayat, dan beliau tidak mempunyai riwayat lain dalam Sahih Muslim selain daripada hadis ini. Maknanya hadis ini satu je dalam Muslim, dia panggil min afradi Muslim. Maknanya riwayat ini Muslim saja ada. Dalam Bukhari tidak ada. Dan ia juga telah diriwayat oleh Imam Abu Daud dan juga An-Nasai. Yang penting dalam Bukhari tidak ada, dalam hal lain ada. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada ahammiyatul hadis, kepentingan hadis ini. Apa yang penting dalam hadis ini? Hadis ini adalah salah satu daripada jawami'ul kalim. Tulis ku Arab, jawami'ul kalim, yakni cakapan pendek yang mempunyai makna yang panjang. Makna kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pendek, tapi makna dia panjang, luas. Lafaz yang pendek dan ringkas tetapi mengandungi erti dan maksud yang luas dan faedah-faedah yang tidak terkira banyaknya, sehingga kita mampu beroleh ke semua sunnah dan hukum hakam, sama ada yang usul ataupun yang cabang, yang furu' padanya. Maknanya dalam kitab kita ni ada belaka urusan agama ni, yang cabang, yang usul ada dalam hadis ini. Padanya, bahkan pada kalimah untuk kitab Allah, li kitabihi, sudah mencakupi makna dan pengertian yang luas. Kerana kitab Allah Subhanahu wa taala itu mencakupi perkara-perkara berkaitan agama yang menyeluruh, usul dan cabangnya semua ada dalam Quran. Amalan dan juga i'tiqad. Mana Quran itu lengkaplah daripada kepercayaan, i'tiqad, daripada amalannya, daripada usulnya, furu'nya, akhlaknya, adabnya, semua ada. Apabila seorang insan itu beriman dengannya dan beramal dengan apa yang terkandung di dalamnya sebagaimana sepatutnya dalam melaksanakan nasihat untuk agama, maka sungguhnya dia telah menghimpunkan keseluruhan syariat. Ini dia panggil, qala Allah Ta'ala ma farratna fil kitab min syai'. Allah SWT menegaskan, tidaklah kami alpakan, tinggal sesuatu pun dalam Alkitab. Tak ada satu dalam kitab kecuali ada penyelesaiannya. Surah Al-An'am ayat 38. Kerana itu alim ulama berkata, hadzal hadis alaihi madarul Islam. Hadis ini adalah paksi agama Islam. Duduk dia di atas hadis ini. Baik, kita pergi kepada lughatul hadis ataupun istilah hadis. Yang pertama, ad-din, maksudnya agama, iaitulah syariat Islam. Dan makna an-nasihat itu apa? Kita ingat nasihat ni, kita bercakap dua orang, saya nak bagi nasihat ke awak, saya nak bagi nasihat kepada awak. Jadi kita kata, ada pun yang dimaksud dengan an-nasihah, nasihat di sini adalah suatu kalimah yang boleh diiktibarkan dengannya sebagai suatu kehendak kepada kebaikan. Bila kita kata nak nasihat, maknanya kita nak beri kebaikan kepada orang itu, nak menyampaikan kebaikan terhadap orang yang diberi nasihat tersebut. Asal nasihat dari segi bahasa ialah dengan makna suci, al-khulus. Khulus dengan makna suci, ikhlas. Antara maknanya ialah apabila dikatakan aku membersihkan madu, nasahtul asala, dengan makna kita bersihkan madu tu daripada sarang-sarang dia, daripada lilin dia tu, itu dia panggil, itu dari sudut bahasa lah. Apabila kamu menyucikannya daripada lilinnya sehingga hanya madu yang asli saja didapati, itu satu makna lughatan an-nasihat dengan makna al-khulus. Ada juga makna nasihat itu ambil daripada perkataan seorang lelaki yang menjahit bajunya. Nasahar rajulu thawbahu idza khatahu. Ini semua ni dari sudut bahasa. Kita nak ambil bahawa
maka diumpamakan perbuatan orang beri nasihat itu sebagai usahanya ke atas orang diberi nasihat itu dengan memperbaiki bajunya. Bila baju kita cari, kita jahit. Bila orang tu tak betul, kita nasihat. Untuk apa? Untuk carinya akhlak dia tu ditampal, dibetul balik. Itu makna nasihat. Sekarang ni nasihat ada dua makna. Berapa arti menasihat? Dua. Yang pertama apa? Al-khulus dengan makna ikhlas, suci. Kalau kita kata nasihat untuk Allah, maknanya kita ikhlaskan amalan kita untuk Allah. Satu lagi makna dengan makna kita memperbaiki. Makna kita kata saya nak bagi nasihat dengan awak ni, maknanya kita nak memperbetulkan saudara kita yang tak betul dia punya akhlak. Baik. Sekarang ni kita pergi kepada fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaih. Fiqh hadis dan petunjuk hadis ini apa yang kita dapat? Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis an-nasihah lillah. Nasihat untuk Allah. Apa maksud? Ini tanda. Yang dimaksudkan dengan nasihat untuk Allah adalah beriman dengan Allah dan menafikan sekutu baginya, iaitu tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, serta meninggalkan penyelewengan dalam sifat-sifatnya. Kita ni kadang-kadang sifat Allah Ta'ala ni ada orang yang ilhad. Apa makna ilhad? Menafikan sifat ataupun mentaktilkan, mengkosong Allah Ta'ala daripada sifat yang layak bagi Allah. Jangan. Dan mulia dan menyucikannya daripada segala kekurangan. Berikhlas dalam melakukan ibadah untuknya, serta menunaikan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari melakukan maksiat terhadapnya, cinta hanya kerana Allah dan bencikan sesuatu pun kerana Allah, mendampingi orang-orang yang mentaati Allah dan memusuhi orang-orang yang mengingkari derhaka kepada Allah. Apabila seorang muslim itu mengiltizamkan, mana meletakkan dirinya dengan nasihat ini, maka manfaatnya akan kembali kepadanya dalam kehidupan di dunia dan akhirat, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada nasihat orang-orang yang memberi nasihat. Baik, sekarang ni kita nak faham apa makna nasihat lillah, untuk Allah. Artinya yang mudah, yang ringkas para jemaah sekalian, kita kata nasihat untuk Allah iaitulah kita ikhlaskan semua kita untuk perbuatan kita kerana Allah. Itu dia panggil nasihat untuk Allah. Dan kita membersihkan Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, serta kita mengisbatkan sifat yang telah diisbatkan oleh Allah untuk dirinya, yang diisbatkan oleh Nabi SAW untuk Allah Azza wa Jalla. Maka kewajipan kepada kita mengisbatkannya. Kalau tidak, kita jadi mu'attilah ataupun orang yang mengkosongkan Allah daripada sifat-sifat yang selayaknya. Baik, kita pergi kepada dua, an-nasihatu li kitabillah. Nasihat untuk kitab Allah, apa makna? Nasihat ini terhasil dengan cara beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam daripada sisinya. Mana kitab daripada Allah, Al-Quran. Dan juga beriman dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kitab terakhir diturunkan dan menjadi saksi untuk kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah perkataan Allah yang merupakan suatu mukjizat. Ianya dipelihara oleh Allah dalam hati manusia dan di atas mushaf. Apa makna dipelihara atas hati? Makna dihafal oleh orang. Hari ini atas dunia ni berapa ribu penghafal Al-Quran, Al-Hafiz, yang ingat Quran. Kita tak kira lagi anak-anak di Ma'tafi Al-Habis. Itu pun mana Al-Habis tu dia hafal Quran sekaligus. Tapi kalau suruh baca semua awal sampai akhir mungkin lekat. Kita kata sekurang-kurang mereka hafal juga Quran, kan? Itu dia panggil hafal dalam hati manusia. Dan di atas mushaf ni Quran yang kita duduk baca ni dalam kitab.
Hari ini pula mushaf masuk dalam handphone pula. Lagi banyak, masya-Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mengambil tanggungjawab dan menjamin terhadap pemeliharaan Al-Quran sebagaimana firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Allah kata, aku turun Quran, aku jaga. Sampai hari ini orang tak boleh nak selewengkan Quran. Cuma manusia berusaha berpakat dengan syaitan untuk menyelewengkan kepahaman manusia terhadap Quran, menjauhkan manusia daripada beramal dengan Quran. Itu berjaya. Tapi nak seleweng Quran tak mungkin. Suratul Hijr ayat 9. Nasihat seorang muslim kepada kitab Tuhannya terhasil dengan beberapa cara. Tanda pelajar. Kita nak faham hari ini. Hadis ni selalu kita buat tazkirah, buat ceramah kan. Kalau kita kata li kitabi, an-nasihatu li kitabillah, apa makna? Tanda. Yang pertama, dengan membaca dan menghafalnya. Oh, saya tak ingat dah ustaz, tua dah ni, nak hafal, baca. Jangan hafal pun tidak, baca pun tidak. Kerana dengan bacaan akan diperoleh ilmu dan ma'rifah, menghasilkan kesucian jiwa, kemurnian hati, dan menambahkan ketakwaan. Dengan membaca Al-Quran akan ditulis ke dalam buku catatan amalan si pembacanya kebajikan yang tidak terkira banyaknya dan menjadi syafaat baginya pada hari kiamat. Masya Allah. Quran ini dia kira satu per huruf, bukan satu kalimah. Alif Lam Mim sudah jadi 3. Telah riwayatkan oleh Imam Muslim sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah kamu akan Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, pertolongan kepada orang yang membacanya. Siapa dia baca Quran, Quran akan bagi syafaat kepada dia pada hari kiamat. Dan adapun menghafal kitab Allah dalam hati, maknanya kita hafiz, ingat, akan memakmurkan hati dan menyemarakkannya dengan cahaya kitab Allah. Sepatutnya begitu. Tapi nak boleh ke cahaya tu lekat dalam hati, dia bertembung dengan syaitan. Sebab tu ibu-ibu, bapa-bapa kadang-kadang dia terkejut tengok akhlak anak dia di pusat tahfiz. Ini saya cakap realiti ni. Kita pun jaga anak tahfiz, kita jaga anak pondok. Kadang-kadang ibu-ibu terkejut, apalah anak saya ni mengaji tahfiz tapi jadi macam ni. Kita kata, ibu sabar sekejap. Sekarang ini waktu pertembungan. Sebelum Quran melekat dalam jiwa dia betul-betul, sebati dan jiwa, ketika itu dia berlawan dengan syaitan. Syaitan tak nak budak ni hafal Quran. Maka dia jadi nakal, dia jadi macam-macam. Tapi kalau dia telah melepasi kawasan ini, insya-Allah anak kita hafiz li kitabillah, termasuk dalam hamalatul Quran yang sangat kita harapkan insya-Allah. Tengok, akan memakmurkan hati dan menyemarakkannya dengan cahaya kitab Allah ini, ketinggian dan kemuliaan yang besar, sehingga ia menjadi seorang yang tertonjol kehebatannya di kalangan manusia di dalam hidup dunia. Atas dunia apa kita nampak? Hafiz Quran. Berapa ramai orang yang kampung, orang yang biasa-biasa, tapi sebab dia hafizul Quran, Allah Ta'ala angkat darjat dia tinggi, jadi imam besar. Tengok budak mana tu? Budak kampung Sungai Durian, tapi sudah jadi imam besar contohnya. Nak kata apa? Ia akan memperolehi kedudukan yang tinggi dalam surga di akhirat esok berdasarkan sebanyak mana ayat dan surah yang telah dihafalnya dari kitab ini. Masya Allah, tabarakallah. Telah diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Allahu akbar. Akan dikatakan kepada pembaca Quran di akhirat esok, kepada penghafal Al-Quran, bacalah dan naiklah ke tingkatan kamu dan bacailah dia dengan tertil sebagaimana kamu membaca di dunia, kerana sesungguhnya kedudukan kamu adalah di akhir ayat yang kamu telah membacanya. Maknanya kita naik, baca Quran, naik sampai akhir ayat, tinggi sekali darjat.
Gak berapa ribu, kita ada 6,000 lebih ayat. Berapa 6,000 tangga dia naik, kita kata Masya Allah, hani'an lakum ya hafazat ya hamalatil Quran, wahai anak-anak yang menghafal Al-Quran. Cara nasihat untuk Quran yang kedua, tanda pelajar. Membaca Al-Quran dengan tartil, baca dengan baik, dan memerdukan suara dalam pembacaan yang menjadi bacaan itu berkesan pada jiwa dan sedap didengar oleh telinga. Kita ni kalau suara sedap kan, kita rasa semangat dengar. Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukanlah dari kalangan kami, maka cara kami baca Quran, sesiapa yang tidak berlagu dalam membaca Quran. Berlagu ni tak payahlah tinggi kuat-kuat sangat. Tak, nak lagu tu lagu ni siapa apa ni macam-macam dia punya taranum, dia punya lagu. Itu kan. Kita melagukan maknanya suara biasa ya. Ni ada pula ni an-nabar, macam-macam dia punya istilah. Jadi Quran ni mana kita baca dengan tartil, baca dengan suara yang bagus, baca dengan tajwidnya menarik. Cara yang ketiga, membaca dengan tadabbur. Ini yang darjat yang ketiga. Baca dengan tadabbur akan makna-maknanya dan memahami ayat-ayatnya. Firman Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami, mentadabbur serta memikirkan isi Quran? Tak mau belajar Quran ni kenapa? Atau telah ada dalam hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Quran? Surah Muhammad ayat 24. Makna kita ni terkunci. Bila kita tak tadabbur Quran, seolah-olah hati kita dikunci oleh syaitan supaya jangan berfikir kepada Quran. Wal'iyazubillah. Baik. Cara yang keempat, mengajari Al-Quran kepada generasi-generasi anak-anak muslimin dan muslimat agar mereka menjadi penerus kepada tanggungjawab dalam memelihara Al-Quran, dan sesungguhnya pada pengajaran Al-Quran dan pembelajarannya terdapat kebahagiaan dan kemuliaan kita selaku umat Islam. Jadi kita kena ajar anak-anak kita. Jangan duduk main anak biar tak pandai Quran tak apa, asal boleh pandai main game. Jangan. Kita kena pandai Quran. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang dalam kalangan kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Ini orang terbaik. Sekarang ini kita nak jadi manusia terbaik, nak jadi guru Quran ataupun orang yang belajar Quran. Yang muda-muda ni jadi guru. Yang sudah mengantuklah tua ni. Kita jadi murid. Saya ni ustaz tak sempat ni. Mana boleh tak sempat? Jalan terus belajar Quran. Selagi nyawa, selagi hayat di kandung badan, tak boleh jadi guru, biar kita jadi murid. Baik. Yang kelima, memahami Al-Quran dan beramal dengannya. Ini peringkat darjat dipanggil samarah. Tujuan kita faham Quran untuk beramal. Kerana sesungguhnya tidak ada kebaikan dalam bacaan tanpa pemahaman terhadapnya. Baik. Baca saja tak faham Quran. Tiada kebaikan dalam pemahaman tanpa beramalnya. Saya faham tapi tak amal. Mana ada faedah? Maka buah yang matang, yang masak, terhasil daripada bacaan Al-Quran adalah pemahaman dan beramal dengannya adalah teramat buruk jika mengetahui tapi tidak beramal. Ini sangat dahsyat. Kita tahu, kita tak beramal, inilah manusia yang sangat dahsyat. Manusia yang sangat teruk atas dunia ini, orang yang tahu tak beramal. Orang jahil tak tahu pun masalah juga. Yang kata saya tak beramal sebab saya tahu. Kalau tak tahu kenapa tak belajar? Jadi kita kata kita tak lepas jugalah ke mana pun. Firmanullah Ta'ala,
Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak beramal dengannya? Cakap sedap, buat tidak. Sesungguhnya besar sekali kemurkaan di sisi Allah sekiranya kamu berkata-kata tentang sesuatu tetapi kamu tidak beramal dengan apa yang kamu perkatakan. Mu kata mu tak beramal. Surah As-Saff ayat 2 dan 3. Baiklah. Kita sudah pandai di sini ada 5 cara bagaimana pengisian kita an-nasihatu di kitabillah. 5 cara. Tamaklah kita berpindah kepada isu yang ketiga, an-nasihatu li Rasulillah. Apa makna nasihat untuk Rasulnya? Untuk apa? Kita nasihat Nabi? La, bukan itu maksud dia. Bagaimana terhasil nasihat untuk Rasulnya? Bagaimana? Iaitu terhasil dengan membenarkan tasdiq risalahnya dan beriman dengan kesemua yang datang bersamanya, iaitu Al-Quran dan sunnahnya, sebagaimana ianya terwujud dengan kecintaan kepadanya dan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kecintaan Rasul itu adalah syarat bagi memperolehi kecintaan Allah azza wa jalla. Firman Allah taala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." Al-ayah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Mengikut aku, Allah Ta'ala sayang kepada kita. Surah Al-Ali Imran ayat 31. Ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda bagi ketaatan kepada Allah. Dia panggil mustalzam. Taat Allah, tak kena taat kepada Rasul. Firman Allah Ta'ala, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Sesiapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia mentaati Allah. Ikut Rasul, taat ke Tuhan. Kalau tidak, pincang sebelah. Ni ada hari ni kumpulan-kumpulan manusia keramat Melayu ni, dia kata dia tak mau ikut Nabi, ikut Tuhan saja. Sebab Nabi tu manusia juga. Dia ingat Nabi tu macam orang kampung dia je kali. Sama lah. Baik. Adapun nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatannya adalah dengan membaca sirahnya di rumah-rumah. Baca ke tak baca kita sirah? Baca? Kena baca. Berakhlak dengan akhlaknya dan beradab dengan adab-adabnya. Hendaklah sentiasa melakukan sunnah-sunnahnya, sama ada sunnah yang berkaitan dengan perkataan maupun sunnah yang berkaitan dengan perbuatan. Nabi ni ada 2 sunnah. Dia panggil aqwal dan af'al. Hak Nabi buat. Aqwal tu yang Nabi kita ucap, sabda. Satu lagi dia panggil takrir, perbuatan ataupun perkataan yang diakui oleh Nabi. Itu semua kena ada. Maka diperolehi daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hari-hari semasa hayatnya pengajaran-pengajaran, i'tibar dan nasihat serta wasiat dapat berlaku. Hendaklah bekerja sama dan tolong menolong dalam menyebarkan sunnahnya dalam kalangan manusia. Jadi kita tahu dah, ini sunnah Nabi, kita ajak orang, mari kita belajar, kita sebarkan sunnah yang sahih. Contohnya dalam selawat ke Nabi, kita ajar manusia. Kita cari lagi sunnah Nabi dalam bab solat sunat, ajar. Sunnah lagi dalam bab berpakaian, dalam bab semua kita hidupkan. Dan menolak segala tohmahan musuh-musuh Islam dan orang-orang yang tidak setuju dan suka dengannya, serta da'yah-da'yah ahli batil dan ahli bid'ah yang menyesatkan manusia daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu benda. Baru ni kita hadis yang lepas kita dah belajar hadis yang ke-5. Kita sudah belajar tentang
perkara mungkar wajib dihapuskan, ibtalul munkar wal bid'ah, dan perkara bid'ah dalam agama mesti dihapuskan. Bahaya, sebab orang yang buat maksiat dia tahu dia maksiat, orang yang buat bid'ah dia tak tahu dia maksiat. Oh, saya buat baik, tapi sedangkan perbuatan itu menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamaklah kita untuk Nabi. Kita pergi kepada nasihat, an-nasihatu li a'immatil muslimin. Nasihat untuk pembesar-pembesar. Tanda pemuka-pemuka tu, mana pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin, bos, ketua-ketua kaum muslimin. Sama ada yang terdiri daripada pemerintah atau sesiapa yang mengambil alih kedudukan mereka, ataupun alim ulama dan juga para muslimin yang lain. Jadi kalau kita tengok imam muslim ini, kita kata imam besar dia siapa? Khalifah, presiden, perdana menteri, itu imam besar, raja. Kemudian dia pergi pula kepada alim ulama, termasuk dalam imam muslimin, dalam bab hukum hakam. Baik. Maka adapun para pemerintah kaum muslimin, kita pergi kepada imamul muslimin, a'immatul muslimin. Wajiblah dari kalangan orang-orang Islam agar boleh diwajibkan mentaatinya. Kita nak lantik ketua besar umat Islam, mesti orang Islam. Tak boleh lantik non-muslim. Kalau tidak, macam mana kita nak taat? Firman Allah Ta'ala, ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hendaklah kamu mentaati Allah dan taati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin yang telah dilantik dalam kalangan kamu, di kalangan orang Islam. Surah An-Nisa ayat 59. Baik. Adapun nasihat kita untuk mereka, macam mana kita nasihat untuk pemimpin, macam mana? Adalah kesukaan kita terhadap pembaikan mereka. Kita suka kepada kebaikan yang dibuat oleh siapa? Oleh pemerintah. Nasihat ini penting. Kita suka kepada kebaikan, pembaikan, islah yang mereka buat, petunjuk dan keadilan mereka. Ingat balik, tanda letak garisan di bawah. Bukan mengasihi mereka semata-mata kerana kepribadian mereka atau diri mereka. Kenapa mu sayang ke ketua ni? Sebab dia comel, contohnya. Zaman kita ini zaman main parti-parti ni sebab dia parti saya. Ini masalah besar. Tak kira dah, betul tak betul takwil selalu. Kalau betul, betul lah. Kalau tak betul pun dia kona juga nak jadi betul. Itu bukan nasihat nama dia. Nasihat ini penting kerana dengannya akan terhasil maslahah kita yang terkhusus di tangan mereka. Hendaklah kita suka agar orang ramai bersatu hati. Tulis itu, bersatu hati. Di bawah naungan pemerintahan mereka. Salah jatuh, okay? Dan yang adil. Bersatu hati di bawah naungan pemerintahan mereka yang adil, dan membenci akan perpecahan yang berlaku di dalam umat dan nasib malang orang ramai yang terpaksa hidup di bawah naungan pemerintah yang zalim dan kejam. Kadang-kadang kita ni di 30 tahun duduk di bawah pemerintah yang diktator, kan? Maka jangan. Apa nak buat? Maka nasihat kita untuk pemerintah-pemerintah yang zalim ini ialah dengan membantu mereka dalam menegakkan yang hak dan mentaati mereka pada yang demikian itu, dan memperingatkan mereka dengannya. Hendaklah memperingatkan mereka dengan lemah lembut. Nak nasihatkan pemimpin, kita nasihat dengan cara baik, berhikmah dan dengan penuh kesabaran. Kerana sesungguhnya tiadalah kebaikan di dalam sesuatu umat sekiranya umat itu tiada bangun melaksanakan nasihat ini untuk para pemimpin mereka. Pemimpin buat benda zalim pun kita pun senyap juga. Janganlah berkata kepada orang yang zalim ini dengan perkataan kamu zalim. Jangan kata gitu, dia lagi-lagi zalim dia. Tiada kebaikan pada pemimpin sekiranya beliau memperhinakan rakyatnya dan menutup mulut orang-orang yang melaksanakan tanggungjawab nasihat ini
dan memekakkan telinganya daripada mendengar yang hak. Bahkan ia benci sekiranya ada seseorang yang bercakap mengenainya. Jadi ini manusia biasa ni payahlah. Kalau orang kritik kita payah lalu, tapi kalau orang puji kita, naik taraf. Apabila sesuatu umat itu berpecah belah, di mana mereka tidak bangun untuk melaksanakan tanggungjawab nasihat ini untuk para pemimpin mereka, dan pemerintah pula menjadi pemimpin yang zalim dan melampaui batas, dia panggil taghut, kerana tidak menerima nasihat, maka terwujudlah daripada keadaan sedemikian itu kehinaan, kerosakan, kekerdilan dan kemusnahan dalam umat tersebut. Akan berlakulah. Keadaan ini akan wujud dan terjadi sekiranya umat ini berpaling daripada ajaran agama Islam. Kerana itu asas-asas dan fikrah-fikrah agama ini akan menjadi buruk yang dapat disaksikan pada perkataan-perkataan orang ramai dan perbuatan mereka. Hari ini kita tengok netizen tak malu-malu nak komen kepada ketua besar ke, komen kepada siapa saja, pemimpin tertinggi negara, ulil amri, main-main. Dia buat ulil amri macam pakcik kampung dia yang duduk tarik lembu yang gitu ya. Seolah mana tak ada penghormatan. Bila macam ni berlaku, maka umat dalam keadaan yang tidak stabil. Inilah punca dia. Baik. Adapun alim ulama dan para muslihin, para pelajar tanda muslihin, iaitu mereka yang berusaha untuk memperbaiki umat. Itu nama dia muslih. Tugas mereka pula dalam melaksanakan tanggungjawab nasihat untuk kitab Allah dan sunnah Rasulnya adalah amat besar. Tugas-tugas ini dilaksanakan dengan menolak hawa nafsu manusia yang menyesatkan dengan menggunakan hujah Alkitab dan As-Sunnah, dengan memperjelaskan dalil-dalilnya yang bertentangan dengan hawa nafsu keseluruhannya. Begitu juga dengan menolak perkataan-perkataan, pendapat-pendapat yang lemah daripada alim ulama yang tergelincir daripada hak. Mana ada orang ni ulama tapi fatwa dia pelik, lari daripada Quran dengan Sunnah, maka kita kena jelaskan. Hendaklah mereka memperjelaskan kedudukan hadis-hadis yang diriwayatkan. Tanda ni pelajar-pelajar kita kena ingat, tugas kita kena jelaskan hadis riwayat sahih, hadis lemah dhaif, ataupun hadis palsu di dalam kitab-kitab sunan dan masanid, kitab-kitab yang kita mengajar. Yang demikian itu dengan menelitinya berdasarkan kepada kaedah-kaedah ilalul hadis dan juga al-jarh wa ta'dil. Jadi kalau kita pandailah, kalau kita tak pandai, kita cari hadis-hadis yang sudah ditahqiq oleh para ulama muhaqqiqin, ahli-ahli hadis. Kita nyatakan bahawa hadis ini disebut oleh sekian. Imam Nawawi kata hadis ini sahih, Imam Ibn Hajar kata ini begini, imam ni kata. Jadi kita sebut kata-kata imam, walaupun kita tak reti, tapi kita pandai menyampaikan apa yang telah diputuskan oleh para ulama. Ini tidak hari ini nasihat kepada kitab, nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayangkan Nabi tapi bawa hadis palsu. Ajaib. Saya sayang, cinta Nabi ni, ceramah dia hadis palsu saja. Ni ada orang duk sebar dalam gambar ni. Pelik dia. Dia kata siapa dia beramal dengan selawat dia. Saya tak nak sebut sini, takut dia orang pergi cari pula. Dia kata siapa yang beramal dengan selawat ini, selawat yang saya ajar ni, dengar ni, saat kita dikuburkan kelak, bila kita masuk dalam kubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menyambut jasad kita dalam liang lahat. Masya-Allah tabarakallah. Nabi tunggu dalam kubur nak sambut dia sebab dia baca selawat ni. Selawat hak dia ajar ni, bukan selawat hak Nabi ajar. Kita kata masya-Allah tabarakallah, cinta Nabi bawa cerita palsu pada Nabi. Macam mana nak? Tak seimbang dia panggil. Baik. Sementara itu pula, tanggungjawab para alim ulama dalam menasihati para pemimpinnya dan mendakwah mereka kepada berhukumkan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah lebih besar dan penting. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghisapkan mereka sekiranya mereka tidak melaksanakan tanggungjawab ini, dan jika mereka tidak melakukannya atau kurang aktif, masya-Allah tabarakallah, maka mereka tidak akan menjadi para mujahid yang berjuang untuk menzahirkan kalimat Allah
di hadapan para pemimpin mereka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min a'zamil jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair." Sesungguhnya jihad yang besar itu adalah menyatakan kenyataan yang benar di hadapan pemerintah yang zalim. Kita pergi jumpa dia, "Tuan, salah ni, tak kena ni nasihat ni." Tapi jangan pergi bertempik, tunggu tepi jalan melawan lah, itu orang tak betul nama dia. Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisap mereka sekiranya mereka menipu para pemerintah. Tulis tepi kita, bahayanya ulama pengampu. Dia tolong pergi baca hadis pula kepada pemimpin. Betul dah tuan cakap ni, memang kita punya manhaj wasati. Pernah. Kan? Yang berterusan dengan kezaliman dan kesesatannya dengan memuji-mujinya dengan pujian yang merupakan pujian dusta, dan mereka menjadikan diri mereka sebagai terompet, serunai dan kuda tunggangan. Tak sedap lagi, sedap orang Melayu juga, jadi terompoh kayu, tepak pijak kepada pemimpin. Untuk pemerintah yang zalim ini terdapat perbezaan yang amat besar di antara menjadi orang yang berada di barisan hadapan di dalam kafilah pemerintah-pemerintah yang terdiri daripada alim ulama. Maknanya alim ulama dalam duduk dengan pemerintah, mufti, penasihat-penasihat yang menjalankan tugas ini penting untuk membetulkan keadaan, dan berbeza dengan menjadi orang yang berada di barisan belakang dalam kafilah hamba-hamba pengampu, penjilat pemerintah. Ini cukup jelek. Nasihat kami, kata Tuan Syekh, nasihat kami untuk mereka, untuk ulama-ulama pengampu, adalah kami memperingatkan mereka akan tanggungjawab ini yang berada di atas bahu mereka, dan kami membenarkan mereka dengan apa yang mereka riwayatkan daripada hadis-hadis selagi mereka tergolong dalam golongan yang dipercayai istiqah. Yang dia riwayat kita pakai, tapi amalan dia jangan ikut. Agar kami memelihara lidah-lidah kami daripada menyakitkan mereka atau mencerca mereka, kerana sungguhnya dengan inilah menyebabkan mereka kehilangan kehebatan dan menjadikan mereka tempat tuhmahan. Jadi kita kadang-kadang ulama-ulama ni bagus, tapi dia jadi tempat orang cerca dia. Sebab apa? Sebab dia tidak telus dan tidak ikhlas, tidak nasihat, tidak telus di dalam kerja buat dia. Baik, kita berpindah kepada yang kelima, an-nasihatu li'ammatil muslimin. Nasihat untuk orang awam pula macam mana? Apa tugas kita? Nasihat ini adalah dengan membimbing mereka ke suatu arah demi kemaslahatan mereka di dalam urusan akhirat dan dunia mereka. Adalah menjadi perkara yang menyedihkan apabila kaum muslimin sekalian lama meringan-ringankan tugas menasihati antara satu sama lain, khususnya yang berkaitan dengan persediaan untuk kehidupan mereka di akhirat. Kita tak banyak cakap tentang mati, tentang akhirat, tentang kubur. Kita duk cakap tentang benda lara saja. Mereka bermalas-malasan dalam melaksanakan tanggungjawab yang mulia, tetapi sebaliknya amat mengambil berat tentang kemaslahatan dunia mereka dan perhiasannya. Sibuk kita, duk sibuk dengan dunia. Adalah wajib agar tidak merasa cukup dengan melaksanakan tugas nasihat ini dengan perkataan, bahkan hendak melakukannya hingga ke mereka beramal dengannya. Maka sebahagian nasihat untuk kaum muslimin dalam masyarakat Islam ialah dengan melindungi kehormatan mereka, dengan menyembunyikan aib mereka, menutup apa-apa yang bocor, kekurangan-kekurangan yang ada pada masyarakat Islam itu. Jadi yang tak baik kita nasihat, jangan ditular-tularkan. Dan menolak segala kemerbahayaan dan kemudaratan. Melaksanakan apa-apa yang boleh menarik kebaikan, mengajak kepada kebaikan, dan mengasihi dan mencegah daripada kemungkaran. Menghormati golongan tua, mengasihi kanak-kanak, menjauhkan sikap dengki dan khianat, serta suka menipu apabila yang sedemikian itu memudaratkan dunia orang yang beri nasihat dan memudaratkan hartanya. Jadi kita kena ingatlah, bila kita kata kita beri nasihat kepada orang supaya tinggal menipu, wa in adarra,
Tengok dia punya terjemahan lagi. Wa in adarra zalika. Walaupun, tulis itu. Bukannya demikian. Walaupun perbuatan yang demikian itu boleh memudaratkan dunia, orang yang memberi nasihat, bila kita beri nasihat, kita pula disakiti, kita pula dikhianati, dan memudaratkan harta benda kita, maka ini satu perbuatan yang tidak baik. Baiklah para jemaah sekalian, itu tugas nasihat kita pada orang ramai, iaitulah kita ajak mereka kepada kebaikan, melarang mereka daripada kemungkaran. Itu je. Kalau kita nak ambil yang ringkas, dua je. Walaupun kita dikhianati, walaupun kita disakiti, maka semua itu adalah merupakan tanggungjawab kita semua. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada yang keenam. A'zamu anwa'in nasihat. Nasihat yang terpenting dalam kisah kita ini apa dia? Antara nasihat-nasihat yang terpenting di dalam masyarakat muslimin ialah memberi nasihat kepada orang-orang yang meminta suatu pandangan atau rundingan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza stansaha ahadukum akhahu falyansahlah." Apabila seorang daripada kamu minta nasihat daripada saudaranya, makalah saudara itu memberi nasihat. Kita jadi konsultan kepada orang minta nasihat. Jangan orang minta nasihat minta duit pula. Nak buka file RM50. Itu syarikat nasihat. Tapi kita yang tak ada syarikat ni, pergi je lah. Cuma kadang-kadang orang ni dia bukan nak dengar pun, dia nak ikut, nak suruh kita dengar buah dia. Ada juga. Dia kita minta nasihat. Dan cabang yang terpenting dalam menasihati saudaranya semasa ketiadaannya, waktu dia tak ada, tapi dia masalah, ialah dengan memberi pertolongan kepadanya dan mempertahankannya. Ingat baik. Nasihat seumpama ini menunjukkan akan kejujuran orang yang beri nasihat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min haqqil muslim 'alal muslimi an yansaha lahu idza ghaba." Adapun daripada tanggungjawab seorang muslim ke atas seorang muslim yang lain ialah dengan memberi nasihat untuknya semasa ketiadaannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, tanda pelajar. Apa dia maksud kita nasihat kepada kawan kita waktu dia tidak ada? Apa dia maksud? Kata di para ulama Islam, maksud nasihat ini, nasihat kepada dia tidak ada, dia tak ada kita nasihat, maksud dianya waktu dia ada depan kita pun kita cakap macam tu, waktu dia tak ada pun itulah kata-kata kita kepada dia. Jangan dia tak ada kita mengumpat. Ini kita tak hanya waktu depan, oi baik, hebat. Waktu kita tak ada, mujur dia tak mari dia ni. Dia pukul kita, kawan sendiri. Ini manusia jahat lagu tu perangai. Ketika depan dia puji, ketika belakang dia keji. Jangan. Hadis ini tanda pelajar, riwayat oleh Imam Ahmad. Ahmad Syakir kata isnaduhu hasan. Maknanya ingat baik. Maknanya hak seorang muslim, kalau dia ada, kalau dia baik kita puji. Dia tak ada, dia baik kita puji. Jangan pula dia tak ada, kita keji. Jangan. Dan satu lagi, hak kita kepada saudara muslim kita ni, kalau kita dengar apa-apa masalah berlaku pada dia, kita doakan dia tanpa beritahu pada dia. Itu hak seorang muslim. Itu baik. Kita ni asyik nak repot je. Doa sikit repot lalu. Saya doa depan Kaabah tu untuk saudara. Apa punya cerita dia ni? Baik, yang ketujuh, aqwal faridah lil ulama fi nasihat. Mutiara kata alim ulama tentang nasihat. Tanda, yang pertama, tulis. Yang pertama, qala, berkata al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Dia kata apa? Sesungguhnya kamu sama sekali tidak menyampaikan nasihat untuk saudara kamu selagi mana kamu tidak menyuruhnya melakukan sesuatu yang beliau lemah melakukannya. Ingat ni. Kita tengok saudara kita ni lemah dalam bab apa? Lemah dalam bab solat sunat, bab solat fardu solat. Lemah dalam bab solat Jumaat berjamaah. Lemah dalam bab sedekah. Lemah dalam bab mengaji Quran. Kita pergi dekat dia. Saudara, saya ni sayang awak. Tapi setakat aku duduk berkawan dengan mu, aku tak tengok langsung kau pegang Quran. Mari kita ngaji Quran sama-sama. Inilah dia panggil kawan yang betul-betul beri nasihat pada kawan. Kita suka buat orang suka je. Orang ajak makan, nasihat tak bagi lah. Itu bukan yang betul-betul nasihat. Kata siapa? Kata Imam
Hasan Basri. Yang kedua, kata di sebahagian daripada ulama lain pula, kata beberapa orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dia tak sebut nama di sini, qala ba'du ashabin Nabi. Dia kata apa? Demi dia yang memegang jiwaku di dalam genggamannya. Mana dia bersumpah dengan nama Allah. Jika kamu mahu aku akan bersumpah untuk kamu dengan nama Allah. Sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang menyebabkan para hamba Allah mencintai Allah, dan menyebabkan Allah mencintai para hambanya, dan bergerak di atas muka bumi dengan melaksanakan tugas nasihat ini. Apa dia maksud dia? Orang yang sangat-sangat disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, yang kita menjadi sebab orang suka kepada Allah. Macam mana tak? Yuhabbibuna Allah ila ibadih. Jadi kita macam mana kita nak suruh orang sayang kepada Allah? Kita bagi nasihat dengan dia. Kita ni dapat rezeki Allah yang bagi. Allah sayang kat kita. Jadi kita bagi sehingga orang ni rasa, oh aku ni alhamdulillah, Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala suka. Barulah kita rasa kita disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Cuba. Jangan pula nakut-nakut kan, tak boleh. Baik, yang nasihat yang ketiga, berkata Syekh Abu Bakar Al-Muzani rahimahullah ta'ala, dia kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak mengatasi sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain dengan puasa atau dengan banyak solat. Ada lagi sahabat lain yang kuat puasa, kuat solat, tetapi dengan sesuatu yang ada dalam hatinya. Allahu Akbar. Apa dia? Apa dia adalah hati Sayyidina Abu Bakar? Adapun yang beradalah hatinya adalah kecintaan kepada Allah dan menunaikan nasihat kepada hamba-hamba Allah. Itu hati Sayyidina Abu Bakar, hati yang baik. Ini penyaksian daripada Abu Bakar Al-Muzani kepada siapa? Kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Siddiqul Ummah radhiyallahu anhu. Baik, kata lagi seorang ulama, nama dia Al-Fudail Ibnu Iyad. Tulis nama Al-Fudail. Tidaklah orang yang paling unggul dalam kalangan kami mereka yang banyak solat atau puasa, tetapi yang unggul itu ialah mereka yang mempunyai jiwa yang pemurah. Anaknya jiwa pemurah, hati yang sejahtera, dan melaksanakan nasihat untuk umat. Kerja dia aja nak memperbaiki umat, nak islah umat. Ini orang terbaik. Tak baik ke puasa? Puasa tu baik, tapi untuk diri dia seorang ya. Tapi kalau dia kerja reformasi, islah, mendamaikan orang, maka dia boleh mengharmonikan masyarakat. Kalau kita seorang duduk ibadat, seorang kita ya baik. Itu kelebihan. Baiklah, kita pergi kepada perkara yang ke-8. Daripada adab-adab memberi nasihat dalam Islam. Apa dia adab? Tulis kat kitab. Adab memberi nasihat dalam Islam iaitu seorang Muslim memberi nasihat kepada saudara Muslim yang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Kerana sesungguhnya sesiapa yang menutupi aib seorang saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Berkatalah sebahagian ulama salaf, dia kata apa? Man wa'aza akhahu fima bainahu wa bainahu fahiya nasihat. Sesiapa yang memberi nasihat kepada saudaranya dalam keadaan berdua-dua, tidak tulis kat Facebook tinggi-tinggi, maka itu nasihat. Dan sesiapa yang menasihatinya dalam kalangan manusia, nasihat ramai-ramai depan-depan orang, kita kono-kononya nasihat, fa innama wabbahahu, orang itu sebenarnya mencerca kawan dia tu. Subhanallah. Baik, kata di Al-Fudail bin Iyad lagi, seorang mukmin itu dia memberi nasihat dan menutup aib kecelaan saudaranya. Adapun orang jahat adalah orang yang membuka aib dan keburukannya. Kita kena nasihat, terutama kali dosa-dosa yang lepas. Tapi kalau orang tengah buat maksiat, kita kata saya nasihat diam-diam, tak boleh. Kita kena panggil pegawai pencegah agama, pencegah maksiat, pegawai penguat kuasa. Itu tanggungjawab untuk kita hentikan dia. Kalau orang dah lama dah, kita ulang balik lah, tak jadi. Baiklah, kita bagi penutup kepada perbincangan kita. Wa yustafadu minal hadis kama qala Ibnu Battal. Faedah hadis ini sebagaimana kata seorang ulama nama dia Ibnu Battal,
rahimahullahu taala, Ibn Battan dia ada syarah dia, syarah pada sahih. Dia kata apa? Yang pertama, nasihat itu adalah agama dan ajaran Islam. Sesungguhnya agama itu terlaksana pada amalan sebagaimana terlaksana dengan perkataan. Jadi agama kita ni sama ada perkataan kita baik dan juga perbuatan kita kena baik. Yang kedua, nasihat adalah fardu kifayah. Jika sebahagian orang melaksanakannya, maka gugur fardu ke atas orang lain. Contohnya orang ni buat maksiat, belum sempat kita pergi, ada dah orang pergi, lepaslah dosa kita. Kalau semua tak pergi, semua berdosa. Yang ketiga, nasihat itu biasanya hendaklah dilakukan sekadar kemampuan. Sekiranya orang yang beri nasihat itu tahu bahawa nasihatnya akan diterima, perintahnya akan ditaati, dan selamat dirinya daripada perkara-perkara yang tidak diingini, maka sekiranya beliau takut akan keselamatan dirinya, sekiranya ia memberi nasihat itu akan menyakitkan dirinya, maka ia diberi pelepasan daripada tugas ini, dimaafkan setelah kita. Yang penting kita kena usaha. Tapi kalau sampai berbahaya, kita takut, boleh stop. Tapi kalau kita berani lawan, kembali kepada hadis tadi, Sayyidus Syuhada, ketua orang mati syahid, rajulun qama ila imamin jairin fa'amarahu wa nahahu faqatalah. Dia berdepan dengan pemimpin yang zalim, dia beri nasihat, dia larang, dia suruh, sehingga dia dibunuh. Itu dia panggil Sayyidus Syuhada. Tapi kalau kita lemah, cukuplah kita engkar dengan mulut, tak mampu dengan hati. Wa zalika adhaful iman, masih ada iman walaupun engkar dengan hati. Kita kata alhamdulillah. Tamatlah perbincangan kita hadis yang ketujuh, ad-dinun nasihah. Nasihat di sini sama ada kita kata nasihat ataupun agama itu ketelusan. Semua benda kena telus. Wa khijalah kana Allah, murnikan segala pemikiran kita untuk Allah, dan amalan kita lillahi ta'ala, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah kita. InsyaAllah kita akan masuk dalam hadis yang ke-8, kehormatan seorang muslim, hormatul muslim, dalam siri yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.